Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Lebih cenderung kepada permainan emosi. So kalau kita dalam keadaan pressure, tertekan dan kita rasa benda yang paling tertekan macam ni tau. Kita dah hujung bulan. Bukan hujung bulan, tengah bulan. Tengah bulan kita punya duit gaji dah habis lah. Duit gaji dah habis dan kita ada duit dalam trading account yang kita cakap, ish aku tak nak kena ada duit ni. So kita akan trade dengan emosi. Bila kita trade dengan emosi, benda yang paling ditakuti adalah sifat macam semalam, bab psikologi. Tamak dan juga takut. Memula takut sebab takut duit kita habis. Okey, yang kedua adalah tamak. Bila tamak datang, kita kemungkinan besar akan lari daripada mengikuti sistem kita. Okey. Dan benda yang paling cantik untuk kita buat adalah elakkan trade waktu kita tengah rasa, ish, aku perlukan duit. Rasa tertekan dan perlukan duit yang banyak. So benda yang paling cantik adalah kita let dulu. Jangan masuk market dulu. Sebab apa? Kita lebih kepada beremosi untuk masuk market pada ketika tu. Okey, soalan yang kedua adalah sebagai pekerja sepenuh masa, macam mana nak jadikan portfolio trading sebagai sumber kedua pendapatan? Okey. Yang ini contoh kalau kita sebagai hakim, soalan ni dia kata pendapatan kedua. Bila kita cakap alamak, pendapatan kedua maksudnya kita boleh buat relax lagi sebab kita ada main income. Kalau contohnya kita adalah full time yang kita rasa kalau tak dapat profit kita akan habis bulan tu, macam mana nak bayar kereta, bayar rumah, bayar kehidupan, tu memang akan rasa stres lah. Dia ada dua option yang boleh buat. Yang pertama memang kena ada kerja hakiki dulu. Okay? Sebab kita tak ada reserve yang cukup. Benda yang paling cantik adalah kita ada reserve cukup sebab kita nak buat duit kedua. Duit kedua kalau boleh buat menggunakan duit yang daripada pertama tu yang tak habis. Jangan memang setiap bulan memang habis, lepas tu kita curi-curi masukkan ke dalam trading. Trading tu adalah secondary income. Bila secondary income, benda tu optional sebab kita ada main income. Boleh Fazli? So benda tu kita kena uruskan dulu. Sebelum kita masukkan duit, kita mesti tahu dia punya prestasi. Apakah prestasi trading kita? Adakah trading kita boleh membuahkan hasil ataupun boleh datangkan hasil kepada kita? Itu benda yang paling penting, perlu kita siasat dulu. Adakah sistem trading kita ni memang power, memang boleh buat duit? Kalau boleh buat duit, kita fokus lah. Fokus buat betul-betul. Itu dia. Okay, tapi kalau untuk full time pula, nak tak nak dia kena ada profit. Dan untuk yang baru saya recommendkan kalau memang full time, memang sebelum ni memang tak ada kerja, memang reserve, memang berdasarkan daripada trading je, korang boleh buat macam ni. Sebab dekat kita punya industri, dalam industri currency ni, forex ni, selain daripada trading, kita boleh buat duit melalui affiliate, buat kelas, jual e-book. So korang dapatkan pendapatan yang pendapatan yang secure lah. Contoh daripada buat kelas, coaching, personal coaching ke, tu benda tu, daripada affiliate. Sebab kalau untuk dapatkan untuk yang baru-baru berjinak, lepas tu nak dapatkan track record ataupun prestasi yang mantap dalam trading agak susah. So benda tu takut tak dapat untuk tampung kita punya keperluan harian ataupun keperluan bulanan. Okay, so kena buat 2-3 kerja lah dalam satu masa. Dalam bidang sama tapi dalam 2-3 kerja. Selain tu benda yang paling penting adalah tuntut ilmu dulu. Mesti ada knowledge. Lepas tu buka lah kelas. Ni Ramzan pun ada buka kelas. Boleh join kelas dia.
Okay. So benda tu, maksudnya kita memang ada preparation ke arah. Kalau full time trader, memang orang kata 100% income daripada trading. Itu dia. Perlukan ada sistem, memang kita dah tahu benda tu boleh buat duit. Kalau tak, memang akan stres. Bila stres, kita akan henyak betul-betul. Kita akan henjut kau-kau dekat kita punya account. Habis. Jual expert advisor. Boleh. Jual lah, tak kisahlah. Ada juga yang buat robot. Jual. Tak ada masalah. Penting kita tahu ada second income yang kita boleh dapatkan. Kalau kita memang tak perform lagi dalam trading, carilah income-income lain. Sebab nak dapatkan satu benda yang konsisten tu agak susah lah. Maksudnya pendapatan yang boleh tampung keperluan harian kita tu agak susah. Okey. Untuk hari ini, jom kita lihat kepada Finviz kita, kepada screener kita. Apa yang kita nampak adalah kekuatan untuk CHF. USD masih lagi maintain neutral untuk hari ini. GBP pula lemah. Semalam dia kukuh, hari ini dia lemah. Dia memang main pusing-pusing je. So Kanada, JPY, New Zealand, tu 4 currency yang lemah pada hari ini, diikuti dengan yang kukuh CHF, AUD, USD dan juga Euro. Itu antara currency-currency yang kukuh untuk setakat ni. Maksudnya daripada pagi sampai sekarang, itulah yang paling kukuh. Cuma untuk AUD, kalau siapa yang ada ikut webinar Zuli pada pukul 2 tadi, merupakan antara potential currency yang apa kata cerah lah untuk kita cari peluang long. Okay. USD dynamic baru nak masuk ke? USD dynamic, sekarang USD dah di level support. Kita tunggu pergerakan dia untuk kukuh. Tapi setakat ni belum ada tanda-tanda lagi. Okay, masih lagi dalam keadaan yang paling lemah kalau diikutkan kepada pergerakan weekly dan juga monthly. Ada merupakan currency yang paling lemah. Yang lain semua sekali dalam keadaan tu, tapi USD paling lemah lah. Cuma USD kita dah tahu dia dah sampai ke support. Mungkin dia boleh bounce ataupun dia break. Itu yang kita lihat. Okay. Kalau kita lihat satu-satu pair pada hari ini, Euro USD tak ke mana, ke kanan sahaja, sideways. Okey, GBP USD mengalami kejatuhan yang agak besar pada hari ini, negatif 0.45% untuk GBP USD, dan diikuti dengan USD JPY ada sedikit peningkatan disebabkan kelemahan daripada JPY 0.14%. Okey, masih belum besar lagi pergerakan, tapi dalam keadaan menaiklah untuk USD JPY. USD CAD pun 0.14%, dia dalam keadaan yang hampir sama dengan pergerakan USD JPY. Okey, 0.14% untuk hari ini pergerakan dia ke atas. USD CHF ke bawah disebabkan kekuatan dengan kekuatan CHF. Semalam kita lihat USD paling kukuh, CHF paling lemah. So pergerakan dia paling cantik adalah ke atas. Dan untuk hari ini pula CHF paling kuat. U-turn CHF paling kuat, USD tengah-tengah. Okey, AUD USD pula merupakan currency yang agak neutral, 0.12% saja bila dibandingkan dengan USD. Okey, NZD USD ke kanan, tak ke mana sangat, 0.09, negatif 0.09. Euro GBP, Euro dapat apa kata beat, maksudnya dalam supported, Euro dalam keadaan yang lebih kukuh. GBP merupakan currency yang paling lemah, dan next adalah GBP JPY merupakan favorite pair ramai trader kita, dan untuk hari ini dia pergerakan dia adalah negatif 0.31. Okey. Dan untuk 3 komoditi yang paling famous setakat ni, crude oil bermain-main di sekitar $40 per barrel untuk crude oil semasa, dan gold masih lagi di paras tertinggi untuk sepanjang tahun ni, bukan sepanjang tahun, tertinggi sejak chart daripada tahun 1970. Chart gold tu wujud, gold sekarang adalah di level yang tertinggi.
Okey, 1989. Tu harga dan 2000 adalah target semasa ataupun resistant ataupun nak cakap sebut resistant tak, kita panggil sebagai significant level lah yang untuk kita perhatikan 2000. Okey, dan next adalah Bitcoin. Bitcoin masih lagi di paras atas 10,000 untuk semasa. Okey, ni yang kita nampak untuk hari inilah pergerakan daripada waktu Asia tadi pada pagi tadi sehinggalah waktu Euro sekarang. Okey, dan next adalah kita lihat kepada Forex Factory dulu. Kita lihat Forex Factory, semasa kita tak ada apa-apa data yang menarik, cuma belah malam ni manufacturing PMI untuk kita refresh sekejap untuk Kanada yang dijangkakan rasanya lebih cantik, lebih tinggi daripada sebelum. Okey, dan esok ada data pekerjaan untuk New Zealand. Ini merupakan data yang agak besar. Kita akan nampak pergerakan atas bawah yang besarlah kalau ada perubahan daripada actual data yang keluar esok. Okey, dan esok ada PMI tapi final reading. Kita nak tengok yang kalau flash yang awal. Okey, ni adalah final reading dan pada hari esok semalam apa jadi data PMI. PMI semalam lebih cantik daripada apa yang dijangkakan. Okey, itu data untuk PMI manufacturing dan yang paling besar adalah non-manufacturing pada hari esok yang dijangkakan menurun. Okey, 57.1 dijangkakan 55. Alright, itu untuk non-manufacturing PMI pada hari esok. Okey, dan next adalah kita lihat kepada kita punya trade idea. Apa trade idea Euro USD kita ni? Kita Euro USD apa yang kita cuba draw semalam adalah macam ni, tapi sekarang harga dah nampak ada support, maksud dia buat kenaikan dan kita boleh tarik kita punya Fibo. Okey, Fibo benda ni. So tempat yang paling cantik adalah di sekitar sini. Inilah tempat yang kita rasa selesa untuk cari peluang buy. Okey, so yang ni kita alihkan saja ke bawah sini. Okey, saya target di atas. Alright, tu untuk kita punya Euro USD pada hari esok. Okay. So sampai sekitar sini. Sampai hari esok tak, ini kita punya trade idea Euro USD. Kita hanya tunggu price melakukan penurunan di sekitar sini baru kita cari peluang untuk long Euro USD. Berdasarkan daripada trend semasa, ini adalah memang kita cari peluang untuk long Euro USD. Okay, next adalah GBP USD. Adakah GBP USD pun memberikan satu bentuk yang sama? Okay, lebih kurang. So kita dah ada level yang kita boleh jeling-jeling. So sekitar sini Okay, ni sini. Alright. So ini adalah kawasannya dan kita lihat ada tak support yang terdekat yang lain. Sekitar sini tak ada. Okay. Sekitar sini tak ada. Yang kita hanya ada adalah di bawah situ. Dekat sini saja kita ada. Dekat sini sepanjang ni tak ada. Dia hanya menaik saja. Okay. Dan apa yang cantik kalau kita cari peluang untuk long adalah di kawasan sini bawah. Okay. Itu dia.
So kalau kita cek peluang untuk long adalah di kawasan sekitar sini. Okey. Tu untuk GBP USD. So kita tunggu pergerakan dia untuk jatuh lagi. Dan ni apa? AUD JPY. AUD JPY tempat sini kita cek peluang untuk long. So apa yang kita ada adalah pergerakan 1, 2 dan 3. So sama, kekal. So kita punya planning kekal kat sini, sekitar sini. Okey. Tu untuk AUD JPY. Ni merupakan antara pair yang kita boleh fokus. Kalau dia jatuh lah. Kalau dia jatuh tu ada chance lah. Ni kat bawah ni bawah ni. Kalau dia jatuh barulah menarik, baru kita rasa seronok untuk kita cek peluang. So kat sekitar sini. So sama je lah. Sini Okey. Sekitar sini. Untuk AUD JPY. So EU GU lebih kurang sama saja kan. Adakah disebabkan USD kuat lagi? USD kuat lagi. Kita tak macam ni yang kita plan pada minggu ni, okey pada ni. Kita plan untuk minggu ni adalah kita sell USD buy euro buy GBP. So kita gabungkan. Bila kita gabungkan kita dapat dekat sini. Okey, dan sekarang kita cari pattern, kita jumpa pattern dan pattern ni lah menunjukkan harga kalau contoh daripada Fibo kita tarik kat sekitar sinilah tempat yang paling menarik untuk kita cari peluang buy. Okey, dia penurunan lagi 670, 200 pip dia. 200 pip turun 200 pip jatuh baru kita ada peluang untuk long. Baru dia masuk kawasan yang ini pula 300, 400 30, lebih kurang 300 pip. Okey, 300 pip untuk GBP USD. GBP USD lebih kurang 300 pip. Dia turun 300 pip lagi, baru kita rasa menarik untuk kita masuk. Okey, next AUD JPY. AUD JPY pun sama juga, pattern kita dah nampak dan kita hanya tunggu di kawasan ni. Okey, dan next adalah kita dapat Euro JPY. Okey, pattern Euro JPY adalah flat ni pattern. Okey, so kita tengok cantik tak dia punya ni. Ni lah. Ni. Okey, ni kita ada bawah sini dan kita ada atas sini. Okey, cantik 1.618 betul-betul dekat kawasan ni. Mengikut chart, adakah masih ada harapan gold dan silver untuk long? Gold dan silver untuk long tu memang sentiasa ada sebab trend dia masih lagi strong menaik. Okey, kejatuhan dia kita hanya cari peluang untuk long. Apa dia jatuh, kita cari peluang untuk long sebab trend dia masih lagi ke atas. Untuk jatuh banyak tu saya tak pasti, rasanya macam kurang tipis. Dia jatuh, cari peluang untuk buy lagi. Sebab gold dan silver memang trendnya pada masa ni adalah menaik. Okey, ni Euro JPY. Euro JPY dan sekitar sinilah betul-betul dekat support kita. Sama dengan Fibo. Okey, next adalah GBP NZD. Ada siapa request GBP NZD semalam dan ini adalah pattern yang kita nampak. So kita ada level satu lagi atas sini. Okey, ngam-ngam 1.618 dekat situ. Ni kat sini. Okey, flat punya pattern juga dan kita boleh cari peluang untuk long di sekitar sini. Okey. Dan kita boleh target atas sini. Stop loss bawah ni. Okey. Tu dia. Memang cantik. So tunggu je. Ni sekarang hanyalah proses menunggu. Menunggu. Price sampai di kawasan tu baru kita membuat keputusan untuk masuk. Okey, USD JPY ni Palani punya semalam. Tak ada dalam plan kita. So kita biarkan dulu sini. Kita masuk ke sebelah sini. Ada lagi kosong. So nak masukkan apa lagi? Apa lagi pair yang rasanya korang menarik untuk digabungkan? Ada lagi 2. Ada lagi 3. Apa pair yang rasanya nak masuk bertanding? Ada? Sila tulis pair apa yang kita nak buat.
GBP. Euro GBP. Euro dan GBP sama column sama tu. Cluster yang sama. Cluster buy. GJ, GCAT. Oh, GCAT ada 2 orang. AUD CAT. AUD CAT. Okey. Apa tadi? Ni kita ambil GCAT dulu. Okey, cantik. GCAT menurun. Support yang terdekat dekat sini. Resistance yang terdekat dekat atas ni. Dan atas ni. Okey, bagus dia turun. Dan kita punya next support di sekitar. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sekejap Apa pattern? Okey, pernah dengar? Pernah ikut kan Zuli punya webinar tentang correction punya tu. Punya level. Ataupun dia punya pattern. Alright. Contoh dia kalau dia turun macam ni Sekejap. Tapi itu takut lari daripada kita punya sistem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Contohnya kalau dia turun macam itu, sekitar sinilah. Cuma kita tak dapat nak namakan dia sebagai apa punya correction correction apa yang punya ni. Ni sebab kalau daripada Elliott Wave punya teori, ada dia punya counting dia. 3, 7, 7 campur tu 11, correction 3, 7, 11 tu yang selalu Zuli sebut kan. Ni tu antara pattern-pattern yang kita boleh tengok. Kalau ikutkan, inilah bentuk yang kemungkinan muncul. Dia tak seperti biasa yang senang. Maksudnya yang senang, flat, triangle, zigzag. Ni rasanya bentuk ni. So kalau kita cek peluang pun, kita tunggu bentuk macam ni. Sampai ke bawah. Kalau dia sampai ke bawah situ, baru kita cek peluang untuk long. Okay. Ni mungkin lari daripada kita punya plan sikit. Sebab kita selalunya cari pattern biasa. Sebab kat sini tak nampak flat, tak nampak triangle nampak. Triangle sampai sini je. Tapi kita ada terdekat tak ada sekitar sini kita tak ada. Okay. Sekitar ni triangle kita tak nampak. 1, 2, 3, 4, 5. Pennant betul, tapi itu bukannya dalam correction pattern. Tapi dia sebahagian lah. Boleh juga kita nak tengok ada tak level yang kita boleh ambil pakai. Ni banyak sangat. Kat kawasan ni yang orang panggil apa tempat support dan resistance selalu terjadi kat situ. So kalau kita ambil drawing, kita draw, kita anggap dia sebagai satu apa tu kata triangle. Ni lah sekitar dia punya tu saya buang. Okay, ni triangle ni 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Okay. So ini kalau kita anggap ini sebagai triangle, inilah bentuk dia. Dan kita dah sampai ke kawasan yang kita nak untuk triangle ni. Dan kita boleh adjust kat sekitar sini. Okay. Kalau dia break ke bawah tu, kita anggap dah terbatal. Dah ke short loss Kita boleh letak situ lah. Ni triangle. Rohadi, waalaikumsalam. Okay. Ni. Inilah bentuk yang rasanya paling dekat lah. Kalau daripada 3 bentuk yang 3 correction pattern yang selalu kita gunakan, triangle, flag dan pennant, inilah bentuk yang rasanya paling dekat. GBP CAT, dan kita dah nampak dah sampai ke kawasan dia. Okey. Ini.
Alright. Kawasan dia kita adjust lah bawah sini dekat current price ataupun dekat bawah sini. Tunggu sampai dia hit apa tu trend line tu. Baru kita ambil peluang. Okay, stop loss kita situ. Ni kita punya tunggu dia turun lagi sampai bawah sini baru kita masuk. Maksudnya dia complete lah. Complete bentuk dia. Okay, untuk correction. Ni JBP cat. Special case JBP cat jarang kita jumpa triangle. Dan next kita ada berapa pips lagi JBP cat ni berapa pips lagi 67 30 67 30 dalam 37 pips lagi. Okay, next GJ JPY. Okay, GBP JPY dah sampai support. Resistance yang paling jauh dekat itu. Okay, dan next. Alright. Kalau kita buka ni, kita tengok apa pattern yang kita jumpa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Okay. Ni kita ada yang dekat-dekat tengah ni. Oh, ada satu kat sini. Okay, dah tak ada lain. Okay. Ni. Okay. Ni je yang kita ada kat kawasan ni untuk GBP JPY nampak dia macam jauh lagi. Dekat sekitar sini. Yang paling dekat pun satu kat sini. Yang paling dekat sekitar sini. Okay, ni. Ni paling dekat kawasan dia. Dan support yang kita nak refer adalah yang atas ni. Okay. Yang ni untuk GJ. Dan level daripada Fibo adalah sekitar ni. So area ni lah. Ni semua area. Alright, ni paling dekat. Kalau siapa ada keimanan yang tinggi boleh tunggu di bawah sini. Alright. Ni pattern yang kawasan yang kemungkinan sampai sini lah. Ni paling dekat dan korang boleh cari peluang untuk long. Tak di sini. Ada lagi tak? Dah. Paling dekat. Untuk jauh Okay, ni letak bawah ni. Alright. So, inilah yang paling terdekat lah. Ni untuk GBP JPY. Ni GBP JPY ni kita nampak bentuk ada satu bentuk flat dan ini adalah kawasan satu. Maksudnya equal leg dan ni adalah kawasan extension dia. Extension boleh kat kawasan sini. Terpulang. Ni kawasan yang paling dekat siapa yang check buy adalah di area sini. Stop loss di bawah sini. Dan kita tunggu je lah macam mana pergerakan dia. Okay. Ni GBP JPY. Berapa pip lagi? 10, 40, 10, 50, 60. 60 pip. Okay. 60 pip jatuh baru kita cari. Tak ada request. Lalu kalau ada request boleh buat. Nak instant dan satu lagi resistance yang terdekat dekat situ dan next atas ni. Okay. Ni untuk AUD CAD. So AUD CAD apa yang kita nampak adalah turun, naik,
turun. Okey, indicate ni yang kita nampak ni. Turun, naik, dan satu lagi ada turun. Okey. Ni untuk indicate lah. So untuk semasa dia dah sampai ke kawasan ni dan kita tunggu dia melakukan kenaikan dulu. Baru kita cari peluang. So kita tunggu naik, sekarang kita tak ada level lagi. Tunggu dia naik dulu. So tunggulah. Indicate. So sama ada di kawasan sini ke, bawah sini ke. Tunggu ni tak ada structure lengkap lagi. Okey. Tak ada structure lengkap. Tunggu. Indicate tak ada. Okey, kita save dulu. Tunggu. Kita setup yang dah dekat. Ada setup yang dah dekat. Ni ada yang dekat. Ni apa, Euro JPY kosong lagi, tak ada close position tapi tengah floating $5. Ni pun floating $5. AUD JPY. Ni floating negatif $10, dah close $35 untuk GBP USD. Kita tak nampak dia macam tu. Saya tukar. Kalau background kalau semalam ada apa ya? Ni, papaya. Pecah habis jata. Okey papaya. Apa papaya? Semalam kali apa lah? Macam selawar kali semalam. Dan semalam ada MC tak? Itulah harap MC yang ni. GBP USD tapi tak. Ingatkan yang ni dia turun sampai ke bawah. Tapi dia sempat close dulu. Lepas tu dia turun. Tunggulah. Ni tengok. Mantau sekejap lagi dia ada buat aksi close lagi. Okey. Ni baru tengah floating $12. Ni GBP NZD dia tutup semalam $24. Dia tutup kat sini. Lepas tu sekarang dah ada dia buy kat pucuk satu. Lepas tu dia turun. Sekarang tengah floating. Tak rasa floating $2 tu. $2 floating. Betul ke $2? Sekejap, tak puas hati pula. Mana floating? Kat mana floating? Nak tengok. Oh ni. $2 betul lah. $2 Ni tengah floating $2. Ni Euro USD $21. Dia tutup semalam $21 ke atas ni. So tu hari ni dah ada 3 position lagi baru. Banyak sebab sama sekali dalam keadaan correction So bila market tengah dalam keadaan correction memang banyak setup. Lepas tu dia bagi atas bawah memang menarik. Alright. So kita ada beberapa lah setup yang ada yang dah close, ada yang close, ada tu floating. Memang tak off.
Kalau kita cek peluang untuk sell, kita tu divergent. Ni dekat sini. So kawasan yang kita nak adalah kawasan atas ni, tapi ni tak menarik lah. Sebab berlawanan dengan kita punya plan. Kalau Euro USD, NZD USD. NZD kita cek buy je. Tak AUD USD. AUD USD tak ada kan. GJ GJ pun tak ada. Kalau dia ada turun dia tunjukkan divergent tu memang cantik. Tapi ada je hari ni setup. Kalau tak selalunya ada. Mencari selalunya jumpa. Jangan takut. Kalau mencari mesti korang jumpa. Cat GPU, capture. Eurocat. Inilah Eurocat. Apa lagi? Ya. Capture. Tak ada tak ada. Ini tengah jatuh. Hari ini tak ada. Dia tengah test support. Turun lagi lah. Wah. Jadi apa soalan? Oh, setup selalu. Fine. Nanti boleh PM tepi Gafar. Nanti saya akan sharekan PM kat Telegram. Nanti saya akan sharekan file tu.
Okey. Tu saja je bagi. Bukannya under SM. Tu under saya sendiri. Kita tarik. Yang ni 11. Okey. Ni 11. Okey. 11. Dan sebab dia laju, pair gangster laju. Pergerakan di atas bawah tu banyak. Tu saya letak 11 je. Tu pun dah sebaik baru floating $4. Okey, kalau contohnya pair macam Euro JPY saya letak 20. Ha. Ikutlah. Berapa tak 25 tu lebih kurang maksimum lah. Untuk $100 25 tu maksimum. Yang ni saya letak apa ni 20 juga JPY. GBP USD saya letak 20 juga. Euro USD saya letak dia tu sikit je. Okeylah yang kita boleh terima. Ni GBP USD. Kita tengok kali ni hari Khamis nanti kita tengok adakah akaun $100 GBP USD ni masih bertahan ataupun dia dah meruap. Tiga bulan ni kita run daripada bila? Jun. So akhir Jun Julai. Ogos, September. Akhir September nanti boleh. Kemungkinan benda ni ikut dengar kata expectancy dia maintain dekat sekitar 0.19, 0.2, right? Kemungkinan pada bulan 9 nanti kita punya profit adalah 866. Okey. Untuk setahun, kalau contohnya next year ada lagi kita punya webinar ni, kemungkinan setahun dapat 8,000. Daripada full margin berapa ni? Full margin $750. So beranggapan macam mana? $750 ni kalau dia MC semua 7 kali bulat 7 bulat kalau dia MC semua habislah duit. Faham? So 7 kali try je. Yahudi betul dia punya position size. Boleh? Kalau tu 750 habis lah.
Okay, dah certified instructor, certified trader dan software developer. Tu dia punya itulah kemampuan. Ada yang buat uh, mengajar macam saya. Ada yang copy trade copy trade masukkan kiri tapi lot size dia orang acceptkan. Okay, certified trader. Ni klien-klien dia agak-agak garang kita Wade Finance House, bank, SM, broker. Ini kita buat je. Kita tak tahu punya, faham tak? Kita sebenarnya memang tak tahu. Okay? Esok masa bukan beli kaya kita beli pulau. Itu tak. Kalau dia cakap kalau member dia cakap, jomlah trade forex, kita boleh beli apa ni, Old Trafford, tu okey juga. Rasa macam Old Trafford boleh beli, senang je, tak mahal sangat. Faham? Ni masakan juga support resistance tak tahu. Tengok dekat tu harga dah banyak sangat naik. Kita share
harga dah sama kita buy. Tu dulu. Kadang-kadang kita dapat kejayaan kecil di waktu permulaan berdagang dan mula mengambil risiko yang besar tanpa mengetahui prestasi sebenar sistem. Okey, kita tak tahu pun prestasi sistem kita. Kita hanya ikut-ikut. Okey, yang kedua, ni kebanyakan kita yang baru-baru yang dah masuk kelas, cari cikgu. Sekarang dia dah sedar. Sebenarnya kita ni tak tahu apa-apa. So kita akan cari kelas, cari cikgu, ikut webinar sana, ikut webinar sini. Dan apa kata, sampailah wahyu-wahyu, dakyah-dakyah, suara-suara kecil. Yang cakap, carilah Holy Grail, teknik yang paling power. Tu kebanyakan orang akan kejar kepada teknik-teknik yang power. Ada ke teknik power? Kita akan lompat ke satu teknik, guna teknik ni sekejap, tak habis pakai lagi, kita lompat ke teknik lain. Dengar cikgu tu power, kita pergi belajar dengan cikgu tu. Pada mula kita akan dapat, orang kata panggil newbie. Time ni lah kita akan try cari pucuk dan akar. Okey, pucuk dan akar untuk dagang. Tambahan pula, kerugian semakin bertambah setiap kali membuat dagangan. Okey, semakin parah bila info-info yang dicari makin bercanggah. Cikgu A daripada website dengan cikgu A cakap benda yang berbeza. Cikgu B cakap benda lain. So benda tu makin menipu jika ada yang berjaya dalam forex. Tidak macam sudah tahu segala-galanya. Waktu ni kemungkinan fasa ni adalah setahun. Okey, setahun korang akan gila-gila addicted untuk mencari teknik dan cari cikgu. Ni setahun hingga 3 tahun. Kalau paling lama 3 tahun lah. Setahun hingga 3 tahun. Tengok berapa kerap. Sekarang korang dekat pasar mana? Kebanyakan dekat mana? Kita dah tahu sebenarnya kita tahu pasal ni. Jika mampu dengan betul demam sakit rasa duit dia dah faham erti sistem, faham erti pengurusan risiko, dia akan masuk depo ni. Okey, ni leverage. Okey, 5 minit je lagi. Salah. Maksudnya ini adalah buat duit. Dia tak sedar pun memang dia dah power gila. Dia dah reti, dah pandai. Okey, unconscious competence. Ni maksudnya macam kita bawa kereta lah. Kita dah bawa kereta, perlu ke tengok manual lagi? Ni dah level-level dia dah enjoy dah benda tu dah jadi apa, habit. Maksudnya setiap hari kalau cuba tanya Zuli kenapa dia masih lagi mengajar? Sebab dia mengajar dah jadi habit dia. Sebab apa? Sebab apa yang dia ajar tu adalah apa yang dia buat. Okey? Sebab dia kata kalau dia tak mengajar tu. Okey? So benda ni dah sampai level sama je. Benda tu dah dia diulang-ulang buat benda yang sama macam bawa kereta. Kita dah tak perlu dah nak cari kat mana gear, kat mana pedal nak pijak, dekat mana tempat nak isi minyak. Dah tahu dah semua, dah fasih nak belok, dah tahu macam mana. So kita dah fasa level tu dah. Okey?
Ni level yang paling tinggi. Dia mempunyai sistem, dia dah rasa enjoy dan memang buat benda tu adalah sebahagian daripada rutin dia. Okay Ramzam, thank you. Alright. So seperti memandu kereta, dia dah masuk separa sedar dan buat benda tu sama sekali dalam unconscious mind. Benda dah memang dah selesa gila lah. Memang dah level enjoy. Okay. Mi level mana sekarang? Saya level mana? Saya rasa saya level 3.5. 3.5 kot. Level tu lah maksudnya dah ada sistem, follow pada sistem, buat benda yang sama hari-hari, dah buat benda yang samalah. Maksudnya nak cakap sampai level ni masih lagi belajar, masih lagi study dan rasa level 3.5. Ada sistem, follow sistem, pengurusan duit, yang itu dia. Liverpool lain. Liverpool bawah sikit daripada Man U. Pasti, tu kena take note lah. Level untung mengatasi rugi, tu level 3 lah. Itu level 3. Maksudnya kita memang at the end kita tetap buat duit. Kalau yang level 4 ni, dia dah enjoy, dah memang dah sebahagian daripada kehidupan dia. Okay, dah ada apa-apa soalan esok, korang tolong support ada nervous sikit esok. First time buat Facebook live, semua sekali kena kontrol sendiri tau. Esok minta nombor telefon awet. Oh, okay, approve. Itulah. Esok kena kawal OBS, kena kawal sendiri. Itu yang rasanya alamak macam kalau banyak tengok skrin tu maksudnya tengah mencari button nak tekan apa. Jam pun kena kontrol. Of course esok handsome. Serius. Jam berapa esok? Esok jam 9. 9 korang masuk lah. Support sikit buat dia. Okay? Pastikan menang Dongat hadiah last lah. Hadiah yang terakhir. Lepas tu Fazli hadiah last jugalah. Dia ada 4 hadiah kot. 4 ke 5? Ada 5. 5 duit. Nak dibagi. So Ken masuk Esok ada pakai mask. Esok tak. Esok pakai lipstick je. Okay, ada apa-apa soalan? Okay, cantik. Support esok. Oh, GBP USD tengah bergembira turun. Apa jadi kat kita punya GBP USD? Ni euro jatuh. AUD JPY jatuh. $26. Ni asal dia tak ada entry. Adakah disebabkan kita tengok sebab apa dia tak ada entry. Satu kat sini. Okey. Sekejap lagi bawah sini baru dia entry semula. Okey Ken, mantap. Besok join Dengar Faizal. Okey, esok join. Faizal, support Faizal. Esok kita punya, saya punya webinar, webinar pula, Facebook Live pertama. Alright. Fazli, cantik. Esok support join tau. Esok. So kita akan bergembira esok. Terima kasih semua sekali.